Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang cikgu kasihi. Baiklah, bersama dengan saya Cikgu Amira dalam kelas Matematik tahun 5. Hari ini kita akan teruskan dengan unit 5 iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Baiklah, adakah murid-murid sudah bersedia? Mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menukar unit ukuran panjang melibatkan milimeter dan sentimeter, sentimeter dan meter dan kilometer dalam perpuluhan hingga 3-4 perpuluhan. Baiklah, itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan fokus kepada tukar unit panjang. Tahukah murid-murid apakah unit panjang? Baiklah, apakah yang kamu dapat lihat dalam gambar yang terdapat di dalam skrin ini? Baiklah, jika kita perhatikan dalam gambar rajah ini terdapat dua jarak yang dinyatakan pada signboard. Kita juga ada unit yang ada pada pembaris. Kita juga ada unit yang digunakan pada pita pengukur. Dan kita juga ada unit yang dinyatakan pada penanda ketinggian. Baiklah, jika murid-murid tahu, ini adalah unit yang digunakan dalam mengukur unit panjang. Oleh itu, murid-murid harus mengenal terlebih dahulu unit dalam ukuran panjang. Jadi, apakah unit yang ada dalam ukuran panjang? Ya, kita ada unit km. Apakah km itu? Kita ada unit m. Kita ada unit cm. Dan akhir sekali kita ada unit mm. Apakah itu km, m, cm dan mm? Baiklah, km bersamaan dengan kilometer. Kilometer ini kita gunakan bagi ukuran yang lebih panjang. Seperti mengukur jalan, panjang kan? Seterusnya kita ada meter. Meter boleh digunakan pada ukuran yang sederhana ukurannya. Contoh pada kain pasang ataupun pada seperti jarak padang. Okey. Dan kita ada sentimeter iaitu cm. Sentimeter digunakan pada ukuran yang lebih kecil ataupun sederhana kecil seperti ketinggian. Okey, ketinggian. Panjang meja, okey, kita gunakan dalam sentimeter. Dan seterusnya kita ada milimeter. Milimeter ini kita gunakan pada ukuran sesuatu unit, sesuatu barang atau benda yang sangat kecil. Okey. So, murid-murid faham? Bagus. Mari kita teruskan. Mari kita uji minda kamu. Diberi 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Baiklah murid-murid, apakah yang kamu faham dengan pernyataan ini? Bagaimana untuk mendapatkan 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter? Apakah yang ada dalam minda kamu sekarang ya? Bagaimana untuk mendapatkan 1 kilometer menjadi 1000 meter? Baiklah, kita akan lihat sebentar sahaja lagi. Okey murid-murid, ini adalah cara untuk kita menukar unit. Cikgu akan teruskan dengan kaedah penukaran unit. Jadi cikgu harap murid-murid
dapat bersedia dan fahami dengan sebaiknya bagaimana cara untuk menukar unit. Okey, kita ada km iaitu kilometer, kita juga ada m untuk meter, kita ada cm untuk sentimeter dan kita ada mm untuk milimeter. Okey, ini adalah susunan daripada unit yang lebih besar kepada unit yang lebih kecil. Okey, jadi bagaimana untuk murid-murid mudah ingat untuk menyusun susunan unit ini daripada besar kepada unit yang lebih kecil? Baiklah, cikgu ada satu akronim untuk dikongsikan kepada murid-murid. Kita lihat sama-sama ya. Okey, KM ingat perkataan kami. Ingat perkataan kami. M ingat perkataan murid. M untuk murid. CM ingat perkataan cemerlang. Cemerlang. Dan MM ingat perkataan matematik. Jadi untuk murid-murid mudah mengingat susunan unit daripada unit yang lebih besar kepada unit yang lebih kecil. Jadi murid-murid boleh beringat ayat kami murid cemerlang matematik. Boleh murid ingat? Ulang bersama-sama cikgu. Kami murid cemerlang matematik. Jadi susunannya akan bermula dengan km, m, cm dan mm iaitu kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Okay, ini adalah susunan daripada unit yang lebih besar kepada unit yang lebih kecil. Okey, kita teruskan dengan cara untuk menukar unit. Sebelum kita menukar unit, kita perlu tahu bagaimana untuk kita tukar unit. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, kita nak tukar kilometer kepada meter, meter kepada sentimeter dan sentimeter kepada milimeter. Okey. Begitu juga dengan sebaliknya. Kita nak tahu macam mana nak tukar milimeter kepada sentimeter, sentimeter kepada meter dan meter kepada kilometer. Okey. So di sini ada satu peringatan untuk murid-murid ingat. Okey, di sini juga satu kaedah yang mudah untuk murid ingat. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, kanan. Okey, kalau kita tengok anak panah itu, dia ada ke kanan, okey, daripada kilometer ke meter, sentimeter dan milimeter, dia ke arah kanan, okey. Dan daripada milimeter kepada sentimeter, kepada meter dan juga kepada kilometer, dia ke arah kiri. Okey, mana tangan kanan? Okey, angkat tangan kanan. Mana tangan kiri kamu? Ya, angkat tangan kiri. Okey, nampak ya? Dia ke arah kanan dan ke arah kiri. So, apa yang murid boleh ingat? Ada operasi yang akan kita gunakan untuk menukar unit ini. So, kanan, ingat kanan da. Kanan da. Okey, kita lihat pada huruf vokalnya. Kanan, A dan da. Da ni apa ya? Da ni adalah untuk operasi darab. Okey, a. Kanan da. Kanan darab. Dan bagaimana pula dengan kiri? Kiri, gi. Kiri, gi. Lihat pada huruf vokalnya. I. Gi pun I. So, gi ni untuk apa ya? Untuk bahagi. Okey. So, murid-murid kena ingat ini. Okey. So, kalau kita nak tukar kilometer kepada meter, kita menggunakan operasi darab. Darab. Okey. Sebab dia ke kanan. So, ingat kanan da. Kalau ke kanan adalah da, bagaimana pula kalau kita nak cari milimeter kepada sentimeter, kepada meter dan kilometer? Okey, murid hanya perlu ingat sekiranya dia berlawanan, berlawanan bagi operasi darab ialah bahagi. Jadi kalau kita tengok anak panahnya ke kiri kan? Kiri, gi. Jadi operasi yang kita akan gunakan adalah operasi bahagi. Mudah kan untuk murid-murid ingat? Okey. So, sekarang bila murid-murid dah membentuk anak panah, dah letakkan operasi. So, cikgu nak murid-murid letak sifar kat tengah-tengah tu. Nampak macam sifar kan? Apakah yang kenapa kita nak letak sifar ni?
Okey, kita akan tengok sama-sama kenapa cikgu nak letak sifar kat tengah-tengah ni. Okey, sifar ni kegunaan dia untuk apa? Okey. So, kalau kita tengok kilometer kepada meter, okey, kilometer kepada meter, kita nak darab dengan berapa? So, kita tengok ada berapa sifar ke arah kanan. So, kita ada 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Ini bermaksud kilometer ke meter kita perlu darab dengan 1000. Kenapa 1000? Okey, ada 3 sifar. Nampak 1, 2, 3. So, darab 1000 ada 3 sifar. 1, 2 dan 3. Bermaksud untuk menukarkan kilometer kepada meter, kita akan darab dengan 1000. Okey, bagaimana pula dengan meter kepada sentimeter? Okey, kita tengok daripada meter ni ke sana, ke arah sana, ada berapa sifar di depannya? Ada 1, ada 2. Jadi, bermaksud untuk menukarkan meter kepada sentimeter, kita perlu darabkan dengan 100. Nampak ya, 100 ada 2 sifar. Ada 2 sifar di hadapan. Okey, so bagaimana pula dengan sentimeter kepada milimeter? Agak-agak berapa yang kita perlu darabkan? Ya, pandai murid-murid cikgu. Ada 1 sifar di hadapan. Bermaksud kita perlu darab dengan 10. Okey, kerana 10 ada 1 sifar kat sini. Okey, bagaimana pula dengan kita menukarkan milimeter kepada sentimeter, kepada meter dan juga kepada kilometer? Okey, kita menggunakan nilai yang sama seperti di atas. Sekiranya di atas darab dengan 10, maka di bawah juga kita akan bahagi dengan nilai yang sama seperti di atas. Okey, nampak ya? Milimeter kepada sentimeter bahagi dengan 10. Kenapa? Sebab dekat atas tadi bahagi darab dengan 10. Sentimeter kepada milimeter kepada meter kita bahagi dengan 100. Kenapa? Kerana di atasnya tadi kita darab dengan 100. Okey? Dan begitu juga ke meter kepada kilometer, kita akan bahagi dengan 1000 kerana di atasnya tadi kita darabkan dengan 1000. Baiklah murid-murid, mudah kan untuk murid-murid faham? Bagus. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada fokus utama kita, iaitu kita akan membuat pertukaran unit melibatkan milimeter dan sentimeter. Okey, di sini cikgu ada nyatakan pertukaran unit untuk memudahkan murid-murid menjawab soalan. Okey. Okey, kita nak melibatkan milimeter dan sentimeter. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan operasi yang lebih ringkaslah di sini melibatkan sentimeter dan milimeter. Okey, kalau kita ingat, okey, kami murid cemerlang. Kami murid cemerlang matematik. So, cemerlang matematik cm, mm. Jadi, kita akan darab 10 dan bahagi dengan 10. Okey. So, kalau murid nak ingat, senang nak susun, ingat akronim tadi. Kami murid cemerlang matematik. So, cemerlang matematik. Cemerlang matematik darab 10. Okey. So, kita teruskan dengan soalan. Soalan yang pertama. Tukarkan 9.2 cm kepada milimeter. So, di sini, ketika murid ingin membuat pertukaran, okey, apa yang murid perlu fokuskan? Okey, lihat pada unit. Dia beri 9.2 cm dalam unit sentimeter. Dia nak suruh tukar kepada milimeter. Jadi, kalau kita nak tukar, apa yang perlu murid lakukan? Okey, murid-murid boleh ingat kaedahnya adalah cm, cemerlang, mm, matematik. So, cemerlang matematik kita darab dengan 10. Ingat ya, kita boleh buat macam tu. Okey, so kita teruskan dengan pengiraan. So, 9.2 cm sama dengan berapa milimeter? Okey, kita lihat satu persatu. 9.2 cm. Okey, sentimeter sama dengan 9.2 darab 10. Okey, darab 10 dan unitnya telah pun bertukar. Okey, sebab bila kita darab dengan 10, dia akan jadi unit milimeter. Okey, so apa yang kita perlu lakukan?
Okey, senang sahaja. Dekat sini cikgu nak tunjukkan. Kita akan menggunakan kaedah perpindahan titik perpuluhan. Yang kita buat anak panah ni tadi sebenarnya. Okey, yang kita buat anak panah ni. Anak panah ni sebenarnya kita nak tukar titik perpuluhan dia. Okey, pindahkan titik perpuluhan dia. Ikut nilai yang diberi. Okey, kalau darab dengan 1000, maknanya kita pindah 3 kali lah sebab ada 3 sifar. 1, 2, 3. Okay, so kat sini dia darab dengan 10. So ada berapa sifar? Ada 1 sifar. Jadi kita buat pertukaran unit. Pertukaran titik perpuluhan. So titik perpuluhan kita di sini. So kita pindahkan ke mana? Kita tengok operasi kat sini adalah darab. Darab kanan. So ke kanan. Kanan tadi ke atas. Kita pindahkanlah. Okey. So titik dah berada di belakang. So titik ni tadi kita dah bawa dia ke belakang. Bila dia berada di belakang, okey, tak ada nombor dah di belakang ni, apa yang akan jadi? Ya, dia akan jadi 92. Titik kat sini dah tak ada, dah pindah ke belakang. Jadi bila titik di belakang, kita tak perlu tulis ya murid-murid. Kalau titik tu ada kat depan, baru kita tulis. Tapi kalau dia di belakang, okey, di belakang ni, kita tak perlu tulis. Okey, kita tak perlu tulis. Okey, faham ya? So, jadi kita dah dapat jawapan 92 milimeter. Mudah kan? Okey, baiklah kita akan teruskan dengan contoh yang berikutnya. Okey. Okey, kat sini ada pengenalan baru, pasangan ratus. Okey, kat sini kita tengok sama-sama dulu pasangan ratus ni. Kenapa kita kena tahu pasangan ratus ni? Ini adalah untuk kita mudah menjawab soalan nanti. Nanti murid-murid akan lihat. Okey, so kita lihat dahulu pasangan ratus ini. 2 darab 50 sama dengan 100. Okey. 4 darab 25 sama dengan 100. So, kita ada pasangan yang ketiga, 5 darab 20 sama dengan 100. Dan kita ada pasangan 10 darab 10 sama dengan 100. Bila nak guna ni? Kejap lagi cikgu akan tunjukkan. Okey? Okey, so ini formula tadi. Kita gunakan sentimeter dan milimeter. Darab 10 juga. Okey. So, soalan nombor 2. Tukarkan 36 1/2 cm. Ini pecahannya, pecahan 1/2 kepada milimeter. Okey. So ni sebenarnya kalau kita tengok pada kita tulis 36 1/2 macam ni. Okey, so kita tengok dia nak apa? Daripada sentimeter kepada milimeter. Sama dengan macam tadi. So kita teruskanlah dengan pengiraan kita. So, 36 1/2 cm sama dengan berapa milimeter? Okey, pengiraan dia seperti ini. Okey, kalau murid-murid lihat, okey, macam mana pula boleh jadi macam ni? 36 1/2 cm sama dengan 36 darab 10 milimeter tambah 1/2 darab 10. Kenapa ada tambah-tambah ni? Sebenarnya, cikgu pecahkan kepada dua bahagian. Ini nombor bulat dan ini adalah pecahan. Jadi, cikgu pecahkan 36 ini. Okey. Kita selesaikan 36 ni dulu. 36 cm kita darab dengan 10. Okey. Sebab dia nombor bulat. Dia nombor bulat senang kita nak kira. So, kat sini cikgu dah tukar kepada milimeter. Kenapa? Sebab cikgu dah darab dengan 10. Kenapa darab 10? Okey, ingat balik. Sentimeter kepada milimeter darab dengan 10. Okey, dan kita tambah. Kita tambah ya. Sebab ni 36 1/2 ni sama dengan 36 tambah 1/2. So kita buat 1/2 darab dengan 10. Okey. So kita tengok satu-satu. 36 darab 10 sama dengan berapa? Cara mudah kita hanya tambah sifar je kat belakang ni. Betul tak? Tambah sifar. Okey, 1/2 darab 10 ni. Inilah yang kita nak gunakan. Okey, darab 10 ni kita boleh guna dengan pasangan ratus ni Okey, cikgu tunjuk dahulu. Okey, katakanlah kita nak guna pasangan ratus, kita nak 10. So kita buang satu sifar. Okey, kita buang satu sifar. Sini pun kita buang. Kita nak 10 je kan. So ni tak ada sifar, so dia akan jadi perpuluhan. Ni kita buang, ni kita buang. Okey, inilah yang kita nak gunakan. So 10
ada 2. Kita sini ada 2. So, mana pasangan 2? Kat sini. 2 darab 5. So, bila kita nak guna ni sebenarnya? Tengok ya cikgu buat. Okey, cikgu buat satu-satu. So, 1/2 darab 10 kita boleh menggunakan kaedah potong. So, pasangan 2 ni tadi tinggal berapa? 5. So, potong 1 jadi 5. Itulah kita gunakan pasangan ratus tu tadi. Kita buat kaedah ni. Okey, kalau tak nampak, cikgu buat kat tepi ni. 1/2 darab 10. So, kita guna kaedah pasangan ratus ni 2 dengan 10. 2, 10. Okey, 10 yang ni. So, kita ada 2. So, apa pasangan dia? 5. So, kita potong. Ni jadi 5. So, tinggallah 1 darab 5. So, apakah yang jadi? Jadi macam ni lah. 36 darab 10 sama dengan 360. Dan 1/2 darab 10 sama dengan 5. So, jawapan dia adalah 365 mm. Mudah je kan? Okey, ni jawapan dia. Senang kan? Cikgu harap murid-murid boleh faham. Kalau kurang faham, murid-murid boleh ulang kembali. Okey, boleh ulang balik video ni ya. Seterusnya sentimeter dan meter. Okey, kita tengok. Dah berubah. Kita guna sentimeter dan meter. Kita tak guna dah tadi. So, sentimeter dan meter. M, cm. So, murid cemerlang. Murid cemerlang kita ambil 100 bahagi 100. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan. Tukar 1.37 meter kepada sentimeter. Jadi, unit yang ada di sini adalah meter kepada sentimeter. So, kita tengok balik pertukaran dia meter kepada sentimeter. So, ini cara kita nak selesaikan. Okey, tengok ya. 1.37 meter sama dengan 1.37 meter darab 100. Sebab meter kepada sentimeter darab 100. Jadi, kita kena darab 100. Okey, tengok ya. Okey. So, apa yang kita kena buat? Kita tukar titik perpuluhan. Macam mana jadi 137 ni? Okey, nanti cikgu akan tunjuk ya. Tengok ya. So, sini ada titik perpuluhan. Darab 100. So, ada berapa sifar? Ada 1, 2. Ada 2 sifar. Jadi, kita perlu pindahkan 2 kalilah 2 tempat. 1, 2. So, titik ni dah berpindah ke belakang. Ingat cikgu cakap tadi bila berada di belakang sekali, kita tak perlu tuliskan. So, dapatlah 137. Jadi, jawapan dia 137 cm. Dah tukar dah unit dia. Senang kan? Okey. Kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey. Okey. So, tengok ya, kita ada 1/1/4 mm kepada berapa sentimeter? 1/1/4 ni sama dengan macam ni ya. Cikgu tulis semula. Okey, dia dalam bentuk pecahan. So, macam mana kita nak tukarkan milimeter kepada sentimeter? Okey, maaf, ini sebenarnya meter. Okey, cikgu dah tersalah dah. Okey, tak apa. Kita nak tukarkan meter kepada sentimeter. So, kita nak tukar meter kepada sentimeter. Okey, darab dengan 100 ke? Okey, kita tengok. Okey, 1/1/4 meter. Kenapa jadi macam ni? Kat sini cikgu pecahkan ya. Cikgu pecahkan. 1 ni 1 meter. Okey, cikgu pecahkan kepada 2 bahagian. So, dapatlah macam ni. 1 meter tambah 1/4 meter. Senang kita nak tukar nanti. So, kita buat pertukaran unit kita kat sini. So, kita tengok macam mana dia bertukar. 1 darab 100. Kita buat satu-satu. 1 meter ni tukar kepada sentimeter. Kita kena darab dengan 100 lah. Darab 100 kan? Okey. So, tambah 1/4 darab 100. Kat sini, pecahan kita akan gunakan pasangan ratus juga. So, macam nak guna pasangan ratus ni? Kita tengok ya. Kat sini ada 100 kan? Dan 4. So, cikgu buat kat tepi ni 1/4 darab 100. So, kita punya nilai dia 100. Ni 100 ni.
Okey, dan pasangan bawah ni 4. Mana 4? Kat sini 4. So, apa pasangan dia? 25. So, bila kita nak ringkaskan, 4 ni dia jadi 1, 100 ni dia jadi 25. Inilah gunanya pasangan ratus tadi. So, tinggallah 1 darab 25. Kalau kita tengok nampak kita dapat 100 sebab 1 darab 100 dan 25 ni yang tadi 1/4 darab 100 ni. Okey, so bila kita tambah 100 tambah 25 dapatlah 125 cm. Mudah kan? Okey, kita teruskan lagi. Sekarang kita tengok pada meter dan kilometer pula. Okey. Ini pertukaran unit bagi kilometer kepada meter. Kami murid. So, kami murid di awal darab dengan 1000 ataupun bahagi dengan 1000. Okey, kita pergi pada contoh soalan. Tukarkan 42.195 km kepada meter. So, unit yang diperlukan di sini adalah kilometer kepada meter. Kena bulatkan. Kenapa kita nak bulatkan? Sebab senang kita nak kenal pasti unit yang perlu kita tukarkan. Okey. So, macam mana nak tukar? Okey, senang sahaja. Kita darab dengan 1000 sebab kilometer kepada meter ke kanan. Ke kanan darab lah. Okey, so darab dengan 1000. Okey, apa yang kita perlu buat? Macam mana dapat macam ni? Ni cikgu tunjuk ya. Perpuluhan di sini. So, kita nak pindah berapa kali? Kita kira. 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Jadi, kita pindah 3 kali lah. 1, 2, 3. So, titik perpuluhan dia dah berada di belakang. So, ingat bila berada di belakang, kita tak perlu tulis. Tu yang dapat jadi macam ni tu. Tak ada dah titik perpuluhan. Okey, jadi jawapan dia adalah 42,195 meter. Okey. Okey, contoh yang berikutnya. 10,300 meter kepada kilometer. Kita nak tukar pula. Sekarang ni kita tengok unit dia adalah meter kepada kilometer. So, kalau meter kepada kilometer, dia dah ke bawah ni. Okey, so kita akan ambil operasi bahagi. Okey, tengok ya. 10,300 meter sama dengan 10,300 meter bahagi dengan 1000 kilometer. Okey, murid-murid. Sekarang ni, kalau kita tengok tak ada titik perpuluhan. Kat mana titik perpuluhan dia sebenarnya ya? Macam cikgu cakap tadi, dia ada tapi dia berada di mana? Di belakang. Dia berada di belakang sini. So, bila dia belakang sini, kita buat dulu titik kat belakang ni dan kita akan teruskan dengan perpindahan titik kita. Berapa nak pindah ni? 1, 2, 3. Ada 3 sifar jadi pindah 3 kali. Ke mana kita nak tukar ni? Ke kanan ke kiri? Tengok operasi dia bahagi. Bahagi gigi kiri. So, kita ke kiri lah. Ke kiri ke mana? Ke sana ya. Ke arah tangan kiri awak. 1, 2, 3. So, titik tu dah berpindah di sini. Jadilah seperti 10.300. 10.300 kilometer. Okey, so jawapan akhir dia 10.3. Kenapa tinggal 3? Sifar kat belakang ni kita tak perlu tulis. Sebab dia bila nombor perpuluhan, ada sifar kat belakang kita tak perlu tulis. Okey. Okey, kita tengok contoh lain lagi untuk meter dan kilometer. Sekarang kita ada pasangan ribu pula. So, kita ada pasangan ribu pula. Kita tengok sikit untuk pasangan ribu ni. Okey, pasangan ribu ni kita ada 2 sama je macam tadi tapi bertambahlah sifarnya. Kalau tadi 50 ni jadi 500 sebab 1000. Okey, 4 darab 250 sama dengan 1000. 5 darab 200, 1000. 10 darab 100 sama dengan 1000. Dan ada pertambahan yang baru iaitu 8 darab 125 sama dengan 1000. Okey, so nanti kita akan lihat macam ni kita nak gunakan pasangan ribu ni. Okey. Okey, masih menggunakan kilometer kepada meter. Okey, contoh soalan 3/8. Okey, so ini cikgu tuliskan semula bersama dengan 7/3/8. Okey, kilometer kepada meter. Okey, so unit kat sini adalah kilometer kepada meter. So, kalau kita tengok kilometer kepada meter, kita guna darab. Kita guna darab. Okey. So, kita tengok kat sini 7/3/8 sama dengan okey. Macam mana jadi macam ni? Cikgu pecahkan.
7 ni nombor bulat dan pecahan. So cikgu pecahkan 7 kilometer tambah 3/8 kilometer. Cikgu pecahkan sebab senang kita nak kira nanti. So ni pengiraan dia lah. Kita dah pecahkan, so kita darab satu-satu. 7 darab dengan 1000. Kenapa darab 1000? Tengok balik. Kilometer kepada meter darab 1000. Dan tambah 3/8 darab 1000. Okey, 3/8 darab 1000. So kat sini lah kita nak gunakan pasangan ribu kita. So cikgu tulis kat tepi ni macam biasa. 3/8 darab 1000. So kita tengok ya, pasangan mana kita nak ambil. Bawah ni 8. So mana 8 ni? 8. So 8 darab 125 sama dengan 1000. So kita akan pemudahkan. 8 jadi 1 dan 1000 ni akan bertukar jadi 125. So dia akan jadi 3 darab 125. Okay. So 7 darab 1000, 7000. 375 ni datang daripada mana? Daripada sini. Ni cikgu keluarkan. Kalau tak tahu, buat bentuk lazim lah. Darab dengan 3. 5 darab 3, 15. 3 darab 2, 6. Tambah 1, 7. 3 darab 1, 3. Ni dah dapat 375. So kita tambah macam biasa guna bentuk lazim. Dapatlah 7375 meter. Mudah kan? Okay, kalau kurang faham boleh ulang semula video ni. Okay? So kita tengok aktiviti yang pertama. Cikgu nak awak tukarkan ukuran yang berikut kepada unit yang dikehendaki. Kita cuba jawab sama-sama. Okay, cuba jawab soalan ini. Okay. Okey, dah dapat jawapan ke? Okey, now kita semak jawapan sama-sama ya. Okey, dapat tak jawapan sama dengan cikgu? Macam mana kita nak kira? Kita lihat pengiraan di sini ya. Okey, cm kepada milimeter. So macam nak kira? Okey, ini pengiraan dia. Sama tak pengiraan dengan awak semua? So apa yang perlu dilakukan dekat situ? Kita pindah titik je lah. Darab 10 kita pindah 1 titik. Okey, dapatlah 3/1 milimeter. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2 pula. Okey, cuba jawab. Okey, apakah jawapannya? Okey, dapat 75 milimeter. Macam mana kita dapat? Kita tengok dalam pengiraan dia. Okey. Okey, ini adalah jalan pengiraan dia. Okey. So senang je, okey? Okey, cuba jawab yang ketiga. Okey, jawapannya adalah 8.4 cm. Okey, macam mana kita dapat jawapan dia? Inilah pengiraannya. Okey, boleh tengok pengiraan dia, boleh semak. Okey, so kalau yang dekat ni tadi macam mana dia nak buat? Ni 4/10 ni kita pindahkan titik ya untuk dapatkan ni. So pindah berapa kali? Pindah 1 kali. So ingat cikgu kata titik ada di belakang sebenarnya. So bila kita tambah titik ke depan, depan ni jadi apa? Kita akan tambah sifar. Okey, so dapatlah
seperti ini. Okey, tugasan untuk murid-murid hari ini ialah tengok buku teks muka surat 180 dan jawab soalan latihan 1 dan 2. Okey, terima kasih sahaja untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid boleh faham. Okey, boleh ulang video ini jika masih kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa di kelas yang seterusnya.